Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan masuk tajuk baru, iaitu tajuk koordinat. Kita akan pergi kepada pengenalan koordinat. Dalam koordinat, gambar rajah yang kamu lihat tersebut ialah gambar rajah sebuah satah chartes. Keseluruhan gambar rajah ini dikenali sebagai satah chartes, atau nama lain bagi satah chartes ialah satah chartesan. Satah chartes ataupun satah chartesan adalah merujuk kepada gambar rajah yang sama. Di dalam buku, kadang-kadang kamu akan jumpa perkataan satah chartes, ataupun kadang-kadang kamu akan jumpa juga perkataan satah chartesan, di mana satah chartes atau satah chartesan merujuk kepada gambar rajah seperti berikut. Dalam satah chartes terdapat dua paksi. Yang manakah yang dipanggil paksi? Bagi anak panah, gambar anak panah yang menunjuk ke kanan ini adalah paksi. Yang ke atas, anak panah menunjuk ke atas ini merupakan juga sebuah paksi. Terdapat dua paksi dalam satah chartes. Yang pertama, garisan beranak panah yang menunjuk ke kanan ini dipanggil paksi X, atau juga dikenali dengan nama paksi mengufuk. Paksi X, anak panah ini dipanggil paksi X, ataupun juga dikenali sebagai paksi mengufuk. Satu lagi paksi merupakan paksi Y, atau juga dikenali sebagai paksi mencancang. Cikgu bagi tips macam mana kamu nak ingat yang mana satu paksi X, yang mana satu paksi Y. Kita pergi kepada perkataan paksi mengufuk. Bila kamu ingat ufuk, bila kamu ingat ufuk, kamu boleh juga merujuk kepada perkataan ular. Apabila ular, pernah tak kamu pergi ke zoo ataupun kamu pergi ke hutan, kamu jumpa ular yang sedang berdiri? Tak ada kan? Jadi, bila kamu ingat paksi mengufuk, ingat ular, dan ingat juga ular mestilah dalam keadaan begini, memanjang. Kamu tak akan jumpa ular yang berdiri tegak. Jadi ingat ular, ingat paksi mengufuk. Paksi mengufuk. Kemudian bila kamu jumpa ular, kamu akan ambil kayu dan kamu akan cuba cacak-cacakkan di kepala ular untuk menakutkan ular tersebut, supaya ular tersebut lari. Jadi kamu ambil kayu, kamu cacak-cacakkan di atas kepala ular supaya ular tu lari. Sebab ular akan takut pada kayu ataupun buluh. Jadi, kamu ingat cacak tu, cacak menggunakan kayu ni, kamu ingat cancang. Paksi mencancang ialah paksi yang tegak ke atas ni. Paksi mengufuk ialah paksi yang panjang ke kanan, merujuk kepada paksi mengufuk. Kamu juga perlu ingat, kamu jumpa ular dulu, baru kamu akan jumpa ambil kayu untuk cacak-cacak kepala ular. Kamu tak akan ambil kayu untuk cacak-cacak kepala ular kalau tak nampak ular kan? Jadi, kita ingat, kita nampak ular. Kita nampak ular, kita ingat paksi mengufuk. Kemudian bila kita nampak ular, kita akan cacak-cacak kepada ular. Kita ingat paksi mencancang. Kemudian kita pergi kepada paksi X dan paksi Y. Jumpa ular dulu, baru kita cacak kepada ular. Kita ingat dalam ABC, kita akan jumpa paksi, kita akan baca ABC sebagai WWX. Kamu akan jumpa X dulu, baru kamu akan sebut WWX Y Z. Kita jumpa X dulu, baru kita jumpa Y. Kita tak akan baca ABC WWYX. Terbalik kan? Kita terbalik. Kita ingat, kita jumpa X dulu, baru kita akan jumpa Y. Jadi kita akan jumpa paksi mengufuk dulu, mengufuk, dan paksi X. Kamu ingat mencancang, ingat cacak. Mencancang iaitu paksi Y. Itu tips untuk kamu ingat yang mana satu paksi mengufuk dan yang mana satu paksi mencancang. Sekarang kita pergi kepada asalan. Pada garis dalam paksi X ini terdapat nombor-nombor sifar hingga 8. Mungkin lebih, tapi dalam gambar rajah terdapat nombor sifar hingga 8. Begitu juga dengan paksi Y. Dalam paksi Y terdapat nombor sifar hingga 8. Sifar adalah di mana garisan ini bermula, iaitu di sifar. Di titik di sifar ini yang cikgu tandakan sebagai biru ini, kita kenali sebagai asalan. Asalan ialah bermulanya bermulanya nombor pada paksi X dan bermulanya nombor pada paksi Y di sifar yang kita panggil asalan. Sekarang bagaimana cara kita nak menulis koordinat? Kita kena ingat, bila kita nak buat tulis koordinat, kita tak boleh tulis dengan sesuka hati kita. Kita kena gunakan
format yang betul untuk menulis koordinat. Contohnya, apa itu koordinat? Koordinat ialah kedudukan. Kedudukan sesuatu di dalam carta cartesan ini. Contohnya, cikgu letakkan bulatan berwarna merah pada koordinat tersebut, pada kedudukan tersebut. Di sini adalah titik berwarna merah. Apakah kedudukan ataupun apakah koordinat bagi titik merah? Bagaimana kamu nak tulis koordinat? Bila kamu nak tulis koordinat, kamu pastikan tuliskan dulu kurungan. Dalam koordinat mesti ada kurungan. Dalam kurungan ini kamu akan tulis sebuah koma. Kamu akan tulis koma. Dekat depan bahagian koma ni, kita nak taruhkan nombor pada paksi X dan kita akan tuliskan nombor paksi Y di belakang koma. Ingat, kita akan jumpa X dulu baru kita jumpa Y. W X Y. Kita jumpa X dulu baru kita jumpa Y. Jadi kita kena sebut dulu nombor pada paksi X. Dekat titik ni, kalau cikgu jalan terus, nombor dekat paksi X ialah nombor 4. Jadi kita tuliskan dekat depan ni bahagian untuk paksi X, nombornya ialah 4. Kemudian nombor pada paksi Y, bila cikgu panjangkan ke sini, nombor yang terletak pada paksi Y ialah nombor 6. Jadi kedudukannya di paksi Y ialah 6. Berikut adalah cara kamu nak tulis koordinat. Koordinat tu ialah kedudukan. Kedudukan ataupun koordinat titik merah terletak pada koordinat 4, 6. Cikgu letak lagi satu titik, iaitu titik berwarna biru. Cikgu letakkan titik berwarna biru di sini. Apakah koordinat bagi titik biru? Untuk menulis koordinat titik biru, kita perlu buat kurungan. Dalam kurungan ni kita perlu tulis paksi X dan juga paksi Y. Kita lihat titik biru, apakah nombor pada paksi X? Kita perlu baca paksi X dulu. Ingat, kita jumpa ular dulu baru kita cacak, ataupun kita jumpa huruf X dulu baru jumpa huruf Y dalam ABC. Jadi kita baca dulu nombor pada paksi X. Nombor pada paksi X ialah 2. Kemudian kita pisahkan dua nombor ni dengan satu tanda koma. Kemudian kita baca apakah nombor pada paksi Y. Pada paksi Y, titik biru berada pada nombor 4. Jadi tuliskan nombor 4. Jadi apakah kedudukan titik biru? Titik biru terletak pada koordinat 2, 4. Cikgu bagi lagi satu contoh. Kita letakkan titik berwarna jingga. Cikgu letakkan titik berwarna jingga di sini. Apakah koordinat bagi titik berwarna jingga? Kita baca koordinat. Kita baca kedudukan titik jingga pada paksi X. Paksi X terletak pada nombor 6. Kemudian kita pisahkan dengan koma. Kemudian kita baca kedudukannya pada paksi Y. Paksi Y terletak di nombor 1. Jadi tuliskan 1 di belakang. Kemudian kita letak kurungan. Jadi koordinat ataupun kedudukan pada kedudukan titik berwarna jingga ialah koordinat 61. Koordinat 61. Apakah kesilapan yang kerap kamu lakukan? Kedudukan kamu kerap melakukan kesilapan apabila tersalah menulis kedudukan paksi X dan paksi Y. Contohnya, ada murid yang membaca paksi ini sebagai 4, 2. Salah ya, 4, 2. Salah, kedudukannya bukan 4, 2. Sebab kita perlu baca kedudukan bermula dengan paksi X terlebih dahulu, baru pada paksi Y. Jadi kedudukannya ialah 2, 4. Ingat, kita perlu baca kedudukan pada paksi X terlebih dahulu, baru kita baca kedudukan pada paksi Y. Macam cikgu cakap tadi, macam mana cara kamu nak ingat? Kamu akan jumpa ular terlebih dahulu, baru kamu akan cacak-cacak kepalanya. Kamu akan baca kedudukan pada paksi mengufuk terlebih dahulu, kemudian barulah kamu baca kedudukannya pada paksi Y. Itu tips yang perlu kamu ingat. Kemudian satu lagi titik cikgu nak tandakan dekat satah cartesan ini. Cikgu ambil warna ungu. Cikgu letakkan titik itu di sini. Baik,
apakah kedudukan bagi titik berwarna ungu? Titik berwarna ungu terletak pada koordinat. Okey, kita baca koordinatnya. Pada paksi X, titik ini, titik ungu berada pada nombor sifar. Jadi kita tuliskan pada paksi X, dia terletak di nombor sifar. Kemudian pada paksi Y, titik ini berada pada paksi Y, titik ini berada pada nombor 6. Jadi tuliskan 6 dekat dalam kurungan tersebut. Okay. Untuk membaca koordinat kedudukan bagi titik berwarna ungu, koordinatnya ialah sifar 6. Koordinat bagi titik berwarna ungu ialah sifar 6.